Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Sini ya. Malam ni Syakir baca. Baca Syakir. Muka surat 114 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Aw kullama 'ahadu ahdan nabathahu fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minun. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu, yakni wahai Muhammad, ayat-ayat yang jelas Al-Quran, dan tidak ada yang akan mengingkarinya melainkan orang-orang yang fasik, yakni jahat. Apakah setiap kali mereka mengikat perjanjian, maka ada sahaja segolongan dari mereka mencampakkannya, malah kebanyakan mereka tidak beriman. Tengok situ dulu lah. Kita ada nota 158 ini. Bal aktsaruhum la yu'minun. Sama lagi. Syakir. Sikap suka mencabuli janji yang diikat dengan teguh oleh orang-orang Yahudi itu dialami sendiri oleh tak ada sama ayat. Ni ayat 100 satu dah. Ada terjemah yang tak baca lagi tadi. Baca habis dah. Dan setelah muka surat 115 akhir nota ni. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan kitab suci yang ada pada mereka, segolongan dari orang-orang yang dikurniakan kitab Taurat itu mencampakkan kitab Allah ke belakangnya, seolah-olah mereka tidak mengetahui kebenarannya. Jadi malam ni kita baca ayat 99 hingga 101. Di sini secara ringkaslah kita ambil ada nota sahaja. Ini 158. Bal aktsaruhum la yu'minun. Malah kebanyakan mereka tidak beriman. Kita ada nota 158. Sikap suka mencabuli janji yang diikat dengan teguh oleh orang-orang Yahudi itu dialami sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olahnya sifat itu diwarisi mereka turun-temurun. Sedangkan sifat itu sangat keji di sisi Allah. Allah menggambarkannya di dalam ayat lain begini. Ini macam mana orang Yahudi ini mencabuli janji yang telah dibuat melalui nabi mereka lah, dibuat oleh mereka melalui nabi mereka dengan Allah. Dan daripada dahulu lagi mereka ni memang bersikap begitu. Sampailah ke zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Al-Quran ini diturunkan kepada baginda. Perangai orang-orang Yahudi itu masih lagi begitu. Dan ini adalah kerana sikap begini, perangai begini ni kerana perbuatan yang keji dilakukan oleh mereka di sepanjang sejarah mereka. Baca Syakir. Inna syarrad dawabi innallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. الذين أحد منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. Bermaksud sesungguhnya sejahat-jahat makhluk yang melata di sisi hukum dan ketetapan Allah ialah
orang-orang, ketetapan Allah ialah orang-orang yang kafir, yang degil dengan kekufurannya. Sebab itu mereka tidak mahu beriman, yaitu orang-orang yang engkau telah mengikat perjanjian setia dengan mereka, kemudian mereka mencabuli perjanjian setianya pada tiap-tiap kali, sedang mereka tidak mahu memelihara dirinya, yakni dari keaiban mencabuli perjanjian itu. Di dalam ayat yang lain pula Allah mendedahkan kenapa mereka jadi begitu. Kenapa mereka ni, perangai dia, sikap mereka tu jadi begitu. Ini semua kita boleh tengok dalam Quran sendiri. Kalau di sini disebut secara sepintas lalu, secara lebih terperinci kita boleh tengok pada tempat yang lain. Allah mendedahkan kenapa mereka jadi begitu, dan betapa sebatinya kebanyakan mereka dengan sifat khianat, sehingga hanya sedikit sahaja daripada mereka terkecuali. Jadi makna sifat yang disebutkan oleh Allah ni sebagai contohlah, jangan ditirulah perangai macam ni. Kalau buat perangai macam ni, jadi semua mereka jugalah yang akibatnya akan jadi seperti mereka juga. Allah berfirman, baca Syakir. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Bermaksud, maka dengan sebab mereka mencabuli perjanjian setia mereka, kami laknatkan mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membantu, tidak mahu menerima kebenaran. Mereka sentiasa mengubah kalimah-kalimah yang ada di dalam kitab Taurat dengan memutarnya dari tempat-tempatnya dan maksudnya yang sebenar, dan mereka melupakan, meninggalkan sebahagian dari apa yang diperingatkan mereka dengannya. Dan engkau, wahai Muhammad, sentiasa dapat melihat perbuatan khianat yang mereka lakukan, kecuali sedikit dari mereka yang tidak berlaku khianat. Oleh itu, maafkanlah mereka jika mereka sedia bertaubat, dan janganlah dihiraukan, kerana sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amalannya. Lepas tu kita ada akhir sekali dalam nota ni, nota 159. Setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan kitab suci yang ada pada mereka, segolongan dari orang-orang yang dikurniakan kitab, yakni ahli kitab lah, Taurat, mencampakkan kitab Allah ke belakangnya, seolah-olah mereka tidak mengetahui kebenarannya. Ini nota 159. Ayat ini hanya menceritakan segolongan dari orang-orang yang dikurniakan kitab, yakni kitab Taurat itu, mencampakkan kitab Allah, yakni Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mari kitab yang baru ni, mereka campakkan, buat, tak mahu terima. Inilah sikap segolongan dari ahli kitab. Mereka ramai juga, tetapi tidak disebut. Ramai tapi tidak disebut di sini seramai mana. Mana lebih ramai, hak terima dengan hak tidak terima tu, itu benda tu. Jadi dengan sebab itu kita perlu kepada perincian Quran yang lain pula, perlu tengok lain pula. Yang beriman ke atau yang tidak beriman lebih ramai. Firman Allah melalui ayat yang lain menjelaskannya, tufassiruhu atau tufassiruha, menjelaskannya. Inilah tafsir tu. Ayat lain mentafsirkan, menjelaskan ayat ini. Itulah yang dimaksudkan dengan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Yang lebih ramainya ialah yang tidak beriman. Itu. Ahli kitab ni yang lebih ramainya yang tidak beriman. Setelah datang kitab wahyu terakhir daripada Allah kepada Nabi terakhirnya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca Syakir. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah
ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Bermaksud, kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi, yakni faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, buruk, yakni buruk dan keji. Serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Dan kalaulah ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu lebih baik bagi mereka. Tetapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Gitu keadaannya ahli kitab ni bila datang kitab daripada Allah, kitab yang baru yang memansuhkan yang lama, mereka kebanyakan yang tidak beriman. Kebanyakan yang tidak beriman. Sebab apa? Sebab banyak sangat kerosakan yang mereka lakukan, perbuatan-perbuatan keji, menyebabkan hati mereka tertutup, nak terima kebenaran itu. Itulah sekadarnya secara ringkas setakat ni, sehingga ke ayat 101. Jadi oleh kerana habis dan nota ni, kita pun edar dah malam ni nota baru, nota yang ke-7. Jadi kita boleh tengok nota ke-7 pula lah sebagai sambungannya. Nota 6, nota 7. Ni nota 7, iaitu ayat 102 pula lah. 102. Baca Syakir. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Bermaksud, dan mereka telah mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan di zaman kerajaan Nabi Sulaiman, dan mereka mengatakan bahawa Sulaiman mengamalkan ilmu sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengamalkan ilmu sihir. Hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir, yakni mengamalkan sihir. Mereka mengajarkan ilmu sihir kepada orang ramai, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, iaitu Harut dan Marut. Tetapi keduanya tidak mengajarkan, yakni sesuatu kepada sesiapa pun, sebelum mengatakan, sungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu janganlah engkau jadi kafir. Lalu mereka mempelajari dari kedua mereka itu ilmu yang dapat memisahkan di antara seorang suami dengan isterinya. Sedangkan sebenarnya mereka itu ahli sihir, tidak berkuasa memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari ilmu yang memberi mudarat, bukan memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka memang tahu bahawa sesiapa yang menukarnya, yakni kitab Allah, dengan sihir itu, niscaya tiadalah baginya apa-apa habuan di akhirat, dan itulah seburuk-buruk perbuatan menjual diri sendiri jika mereka mengetahui. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatan min indillahi khair law kanu ya'lamun. Dan andainya mereka beriman dan bertakwa, maka sesungguhnya pahala dari sisi Allah itulah sebaik-baik balasan jika mereka mengetahui. Pada sekali mana ni panjang sini ni, jadi kita terpaksa balik semula tempat tadi. Ni wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman. Sulaiman tu maksudnya Nabi Sulaiman, Dan seterusnya, di sini kita ada perbincangan agak panjang. Begitulah, tempat-tempat tertentu tu akan ada panjang, akan ada pendek.
akan tidak ada apa-apa nota, kira faham dah, jelas dah. Tapi di sini agak panjang sikit saya buat nota ni, membincangkan perbezaan pendapat di kalangan ulama tentang Harut dan Marut. Adakah mereka tu malaikat ataupun tidak? Sebab kalau kita tengok susunan Quran ni, sekali tengok macam malaikat lah. Tetapi hak lebih tepatnya saya sendiri pilih, tidak, mereka tidak malaikat. Mereka tidak malaikat. Nanti kita tengok perbincangan lah. Dan benda ni kita boleh pastikan daripada ayat tu sendiri. Ayat tu sendiri dan juga ayat-ayat lain. Kalau boleh kita tak boleh keluar daripada ayat-ayat Quran tu. Setakat yang ada dalam ayat kita berhenti boleh. Betulkah ini malaikat? Kalau kita mengambil kira riwayat-riwayat yang lain, memanglah itu sebenarnya saya telah tulis di dalam jilid 1, 99 usul dirayah. Panjang situ ceritanya, panjang cerita. Sebab apa saya gabungkan Quran ni dengan hadis-hadis dan perbincangan ulama, riwayat Israiliyah begitu banyak berhubung dengan perkara ni. Jadi hal tu kena tengok situlah. Tidak, hal ni setakat yang kita boleh faham daripada Al-Quran. Hal tu pun insya-Allah tak lama dah nak ceritanya. Siap lah dah. Hanya dalam proses lah. Jadi kena baca tu lah, nak detail lagi. Kalau nak tengok perincian dari sudut hadis, dari sudut apa, kena tengok situ. Hal ini sekadar apa yang kita dapat faham daripada ayat ni dan juga ayat-ayat lain di dalam Al-Quran. Itulah kalau kita nak tafsir Quran dengan Quran, gitulah caranya. Sekarang ni kita nak belajar bagaimana tafsir Quran dengan Quran. Sekarang ni cuba tengok, cuba tengok. 160 kita ada nota ni. Siapakah Harut dan Marut yang tersebut di dalam ayat ini? Malaikatkah atau manusia atau jin? Kerana perbezaan pandangan para sarjana berhubung dengan i'rab, ayat ke-102 ini sebenarnya perbezaan pendapat itu berpunca daripada i'rab ini, terutamanya kepada pelajar-pelajar kita dan pelajar-pelajar lain pun yang belajar tafsir Quran ini. Penting benar benda ni. Kena faham i'rab ni dia memainkan peranan yang besar dalam menentukan sesuatu makna Quran. Maksud Quran itu dia penting sangat. Salah satu pecahan ilmu nahwu bahasa Arab lah. Tetapi dia orang panggil i'rab, bukan nahwu. Nahwu tu lebih luas lagi. Ada khusus ni tentang i'rab ni. Jadi i'rab itulah yang menentukan boleh kita pakai dengan makna ni atau tidak boleh. Sebab itu penting kena tahu. Dan kita kena rasa bertuah lah. Mana-mana pelajar kita yang belajar bahasa Arab di sini, begitu juga di lain-lain pun. Sebab dengan belajar bahasa Arab secara mendalam dari semua cabang-cabang dia tu, kita boleh tahu makna Al-Quran dengan tepat. Makna Al-Quran dengan tepat. Dan kita boleh faham apa ada perbezaan pendapat di kalangan ulama-ulama. Jadi bila kita faham, kita tidak akan menyalahkan satu pihak, tidak akan menyalahkan pihak yang lain. Bahkan kedua-dua pihak itu sepatutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya akan kemukakan di sini. Baik. Maka berlakulah pula perbezaan pandangan tentangnya. Segolongan sarjana, yang ini ulama lah, mengi'rabnya begini. Ni baik, saya nak ambil ayat Quran ni lah. Dalam Syamilah kita ambil Quran. Ni tengok Quran. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman. Sini senang kita boleh tengok ni. Ni ma ni. Apa makna ma? Dan ni ma pula. Ma ni. Apa makna ma? Semua ni kita akan tengok nanti ya. Kita akan tengok nanti. Terlebih dahulu tengok sini dulu. Perkataan ma
di permulaan ayat 102 surah Baqarah. Yang dikemukakan di atas ialah ma mausulah. Orang panggil. Kepada orang belajar tu, dia akan faham lah. Dia akan jijak, orang kata, Kelantan kata akan jijak. Tapi kalau tak belajar tu susah sikit. Memang tak boleh lah terlibat dalam nak menentukan makna dia begini, makna dia begini, tak boleh. Dia kena faham hak ni dulu. Kena faham hak ni dulu. Wattaba'u ma gapo. Jadi ma ni ma mausulah. Maknanya hak ni lah. Ni ma yang pertama ni ma mausulah. Ma mausulah tu kita faham dah lah, orang mengaji tu nahwu bahasa Arab, terutamanya i'rab. Kalau i'rab pula lagi detail lagi. Lagi dalam lagi begini. Apa makna ma mausulah? Kalau dalam bahasa Melayu kita terjemah apa, ma tu apa, dan mereka telah mengikuti apa yang dibaca. Tatlu tu dibaca. Ni ma tu mana apa. Jadi ma tu ma mausulah. Saya tidak nak pergilah kepada detail mausulah ni, mausul terbagi kepada berapa pula, banyak pecahan dia lah situ tu. Kemudian dia ni isim ke haraf ke apa ke, tidak nak pergi situ. Kita nak ayat supaya ringkas lah. Jadi ma ni ma mausulah. Bila ma mausulah, dia adalah syarat-syarat dia ni. Dan kalau kau tidak belajar tu boleh tengok di sini. Kalau tak belajar tu boleh tengok di sini betapa ni keperluan ilmu nahwu, i'rab dan sebagainya, dan untuk mentafsirkan Quran. Betapa perlunya benda ni. Dan kalau kita tak boleh benda ni, tak boleh. Tak sah. Dosa bagi saya nak tafsir Quran, dosa tak ada pasal. Memang boleh pahala banyak ni, tafsir Quran ni pahala besar ni. Tetapi kena tahu, orang kata kakah dia. Kalau kita nak buat bangunan besar, bangunan tinggi, supaya menara berkembar di Kuala Lumpur tu, tak boleh sikit-sikit alatnya. Dia kena alat-alat dia tu pun canggih-canggih. Doktor tinggi tingkat berapa nak naik mana, batu-batu, nak buat, nak pasang mana. Jadi kalau kita fikir situ, pada dah alat betul susahnya. Betapa alat diperlukan. Jadi hal ni semua ni ilmu alat lah ni. Ilmu alat ni wajib. Kalau orang nak terlibat dalam ilmu ni, tafsir ni, dia kena reti. Kalau dia benda ni tak reti, tak boleh. Bukan nak boleh pahala, boleh dosa. Begitulah kita boleh kata. Baik. Dan perkataan ma yang terletak sebelum perkataan unzila alal malakain juga ma mausulah. Ni, kita tengok sini. Ni ma pula, ma unzila alal malakain. Ma ni pun ma mausul juga. Ma mausul juga. Ni pun ma juga. Ni ma juga. Ada tiga sini saja. Jadi kena tahu dulu ma ni ma gapo mula-mula ni. Jadi mula-mula kita terima dulu ma mausulah. Ma sini pun ma mausulah juga ni. Dan apa yang diturunkan, apa lah pada ma tu. Ma mausul juga. Apa ni, kalau kita kata ma mausul ni makna dia apa. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir. Tidak pula. Ma tu makna tidak pula. Cuba tengok sini. Padahal Sulaiman tidak kafir. Tidak ni bagi mana? Ma tu lah. Ni ma ni. Wa ma kafara Sulaiman. Ma ni makna tidak pula. Ma mula-mula ni apa? Ma sini apa juga. Sebab dia ma mausulah. Lepas tu ma mausulah tu dia nak kepada gapo-gapo tu, panjang cerita saya tidak nak
nak bicara itulah. Saya tidak nak bicara. Baik. Perkataan haraf waw, perkataan waw, yakni haraf waw. Okey, kita panggil huruf waw. Sebenarnya harf. Haraf waw sebelum ma mausulah kedua adalah haraf ataf. Haraf ataf. Jadi ini terpaksa dah. Kita nak tafsir Quran, kita tengok situ. Kita tengok perkataan yang diguna oleh Allah Subhanahu Taala. Kita tak segilai. Tak tengok situ. Jadi waw ni waw ataf. Ataf. Ma'tuf alaihnya ialah ma mausulah yang pertama. Jadi waw ni kita kata waw ni waw ataf. Ataf ke mana? Ataf kepada ma yang pertama sini. Ini makna ma'tuf alaih dia. Ma ni unzila ala al-malakaini, orang panggil ma'tuf. Orang panggil ma'tuf. Jadi hak baru-baru belajar tu tak faham lagi tu tak apalah. Biar jadi motivasi lah untuk diri sendiri. Betapa kena mengaji banyak lagi ni. Kena gomoh benar lah. Tak lewat main-main. Jadi waw ni ataf. Tak serayak dah. Ataf tu gapo dia dah. Panjang pula situ. Ataf dia terbagi kepada berapa pula. Itu satu ilmu suku pula tu. Jadi waw ni ataf sini. Ataf kepada ma. Yang ni mereka duduk ikut apa yang dibaca oleh syaitan di zaman Nabi Sulaiman. Dan mereka duduk ikut apa yang diturunkan. Itu maknanya. Mereka duduk ikut. Itu makna ataf ke situ tu. Waw ni ataf ke situ makna mereka duduk ikut, duduk tunggu apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Zahirnya. Dua malaikat. Kepada malaikat lah. Sebab itulah ramai ulama mengatakan malaikat. Harut marut tu. Kemudian harut marut. Harut wa marut. Jadi harut wa marut ni jadi orang panggil badal bagi malaikat. Badal. Ini semua permainan kira-kira ilmu nahwu belaka. Badal. Badal kepada malaikat. Harut marut tu siapa? Malaikat tu lah. Dua malaikat tu siapa? Harut marut tu lah. Itu makna badal. Baik. Maka mafhum, kalau kita pakai gitu, kalau kita pakai ma yang pertama ma mausulah, ma yang kedua ma mausulah juga, dan waw tu ataf kepada ma yang pertama, mafhum yang terhasil kita akan dapat gapo? Yang terhasil daripadanya ialah ramai orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam mengikut ilmu sihir yang diajarkan oleh syaitan-syaitan. Mereka juga mengikut ilmu sihir yang diturunkan kepada dua orang malaikat yang bernama Harut dan Marut di Babil. Itu yang terhasil, mafhum yang terhasil. Oleh kerana Allah menyebut dua orang malaikat, yakni al-malakain di dalam ayat itu, maka zahir maknanya lah yang harus diterima. Makna malaikat hak asal, makna hakikat bagi malaikat. Gapo dia? Malaikat satu makhluk Allah. Walaupun apa ni makna majaz dia, maknanya pinjaman dia boleh juga. Dia tu di kalangan kita malaikat lah dia tu. Malaikat ni mana orang suci, orang lebih. Hampir-hampir tak ada buat dosa dah. Begitu. Kita kecek juga. Kita bahasa Melayu kita kata gitu. Dia tu tak kira dengan dia. Buat malaikat dia tu. Padahal orang kita tu. Makna sebenar, makna hakiki. Ni ilmu balaghah pula. Ni ilmu balaghah pula. Pakai perkataan ni dengan makna hakikat dia ke dengan makna majaz. Tu bukan nahwu, balaghah pula tu. Maknanya apa-apa perkataan ni mula-mula kita kena terima makna hakikat dulu. Makna hakikat dulu. Jadi kalau makna hakikat malaikat lah. Itulah makna asalnya.
Malaikat dengan makna orang soleh, orang baik, orang ju, itu tidak makna asal dah tu. Tidak makna asal dah tu. Di dalam ayat itu, maka zahir maknanya lah yang harus diterima. Soal bagaimana mereka boleh melakukan dosa, mengajar ilmu sihir yang diharamkan, yang pada umumnya mengandungi unsur-unsur kekufuran, dalam ayat tersebut, padahal mereka maksum, tidak timbul. Mungkin orang kata, wah, dia duduk, kalau kita terima malaikat, malaikat duduk ngajar ilmu sihir pula. Ilmu sihir tu antara unsur utama dia kekufuran lah. Malaikat buat benda kufur pula. Sihir ni haram, ilmu sihir haram. Dia bukan belajar, mengajar dah pula dah orang. Mengajar pula. Lepas tu kita kata lagu mana? Tidakkah malaikat ni maksum? Tidak melakukan dosa? Pula timbul. Kalau timbul persoalan itu, tak perlu timbul. Sebab apa? Kerana mereka hanya melaksanakan perintah Allah berhubung dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan makhluk, kejadian Tuhan. Orang panggil umur takwiniyah. Ini umur takwiniyah. Ini akidah pula ni. Ini bab akidah pula. Masuk cara akidah pula. Sebab malaikat, kalau kita bunuh orang, dosa besar, kena hukum. Dalam dunia ni pun ada hukumnya. Dalam Quran pun ada sebut qisas. Qisas tu kita tahu tu, hukum qisas tu dalam Quran. Memang tak boleh bunuh orang, dosa besar dan haram. Hakikat di sebalik bunuh orang, kalau kita tidak bunuh pun dia mati, itu apa? Tidak malaikat ambil nyawa. Jadi malaikat boleh kita kata membunuh kau? Dosa kau malaikat ambil nyawa orang, menyebabkan orang mati, tak usah cara lah kena bunuh. Kau tidak kena bunuh, hakikatnya malaikat je lah ambil nyawanya. Jadi bolehkah kita kata malaikat membunuh? Tidak boleh. Sebab itu urusan takwini, kejadian tu Tuhan suruh dia buat gitu. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak derhaka kepada Allah pada apa yang Allah suruh mereka, perintahkan mereka. Mereka hanya buat apa yang Allah suruh. Jadi dia ni tidak terikat dengan dosa pahala. Kita tu berdosanya sebab kita terikat dengan dosa pahala. Dia orang panggil bunuh. Kalau malaikat tidak bunuh, ambil nyawa orang panggil. Tuhan suruh. Apa berdosa? Tak berdosa. Itu hakikat. Kita tengok dalam hidup kita ni, hak depan sah, hak belakang sah. Itulah orang hak mengaji orang Islam ni, lebih dia hak tu lah. Kalau orang kafir sekarang Zahir sekata kita Islam ni dak kena beriman. Hakikatnya cabut nyawa tu ikut laki bunuh ke tidak bunuh ke malaikat. Malaikat manusia tu sebab Zahir saja, hak di belakang. Bukan hak ni saja, hak lain-lain pun gitulah juga. Cuma ini satu contoh. Sebab umur takwiniyah, dia bukan berkait dengan syariat. Syariat ni baru berdosa pahala je, ada dosa pahala. Ini urusan kejadian Tuhan. Dia terus bahagia daripada jentera lah, kalau kita kata jentera kerajaan Allah. Umur takwiniyah, nak berlaku apa-apa berlaku dalam alam semesta ni, dia ada peranan mereka. Allah SWT telah menugaskan mereka. Kalau Allah SWT nak buat sendiri tak boleh ke? Boleh ke? Dia maha kuasa. Tapi dia pilih cara tu. Dan kita boleh belajar dengan dia. Boleh belajar dengan dia. Kalau kita mengeta, kena ada kaki tangan. Kita panggil pegawai, kita panggil menteri, kita panggil gapo ni ada tu. Setara Tuhan tu, dia maha kuasa, maha tahu, maha segala-galanya, tak perlu pun dia guna lagu tu untuk ajar kita supaya manusia ni belajar dengan dia. Jangan jadi diktator. Baiklah. Bukan berkaitan dengan perkara-perkara agama atau syariat. Dia tak terikat dengan agama ni. Malaikat tu
Dia tidak terikat, tak ada dosa pahala tu. Jadi dengan sebab tu tak timbul kalau dia ajar benda tu. Kalau nak berdosa ajar ilmu sihir ke apa, kita manusia. Malaikat tidak. Dia ada tugasan dia tu. Zahirnya nampak buat benda salah gitu pun. Sebab zahirnya kita tengok bunuh orang lah. Kita kata salah. Dia tidak salah. Hak salah ni kalau berkait dengan syariat. Hak berkait dengan syariat ni manusia, jin dan manusia. Ada pun malaikat tu tidak. Jadi dengan sebab itu tak timbul. Bagi orang yang mentafsirkan kata malaikat, memang malaikat sungguh lah, tak timbul. Cuma jangan dicampur lah dengan Israeliah mengaku banyak-banyak lagi tu. Tu kena tengok dalam buku saya sebut tadi tu lah, 99 usul. Sebab kita bahas semua dari semua sudut. Sini ni dah cuma sepintas lalu gitulah. Segala perbuatan para malaikat itu tidak terikat dengan dosa dan pahala. Makhluk Allah yang terikat dengan perbuatannya, segala perbuatannya dengan dosa dan pahala hanyalah jin dan manusia. Itu kena sedar. Jadi kalau malaikat dia buat nampak macam benda salah lah, benda haram, tak ada gapo dia. Dia tak terikat dengan benda tu. Jadi kalau kita terima malaikat sungguh pun tak apa. Sebab tu ahli tafsir kata ni malaikat sungguh. Ni malaikat sungguh. Harut dan Marut hanya ujian Allah kepada manusia pada ketika itu. Dia ni ujian Allah. Seperti malaikat mari dalam rupa zaman Nabi Lut kan. Rupa Nabi Lut ni gila kepada sama sejenis. Dia tak suka kepada jenis perempuan. Habis rosaklah alam ni kalau lagu tu. Hikmat Allah SWT dalam dunia ni tak jadilah, rosak. Kalau jadi gitu, datang sini kau nak ada zuriat dari mana? Duk kenal kepada sama sendiri. Lelaki sama lelaki. Dia jadi gitu. Tidakkah di dalam Quran sendiri sebut malaikat tu mari dalam rupa budak-budak yang cantik. Malaikat mari. Jadi macam nak memperdayalah, nak boleh jadi naik angin lagi lah daripada tu. Setara manusia biasa ni, buat biasa ni boleh terkait dah. Jadi kelabu mata dah. Tak sehingga perempuan dah. Lagu mana kalau orang comel jetik. Kalau kita kata comel terlanjut malaikat mari. Nabi Lut pusing. Pakat mari terkait rumah dia. Dalam rupa orang comel. Itu ujian Tuhan. Dan nak sangat lagu tu. Ni pun dah nak sangat sahih. Aku buih hak bisa sekali. Pak mari. Di situ terpedayalah manusia. Terpedayalah. Padahal Allah sampai ke peringkat kemuncak dia tu, akhir dia Tuhan nak binasakan mereka. Sama juga dengan puak-puak zaman Nabi Sulaiman ni. Bila mari hak tu kemuncak tu. Dia mari hak besar sekali. Ginilah sebab kita kata puak-puak special branch, SB nak tangkap apa nama ni, puak-puak dadah macam mana? Kita ikat bawah-bawah ni. Dia lepas gitu je. Dia nak cari kepala tu. Sebab bila boleh kepala tu habislah. Dah kepala tu hak mari tu hak banyak sekali. Kejut pokok dia. Sekala boleh sikit-sikit je. Tak ada siapa tu lah. Nedok ni. Banyak mari. Situ gelepar pokok tu tekan lah. Padahal hak buih tu pokok boleh dah. Dia menyamar. Dia menyamar dan nampak enak sangat. Kita boleh hak besar sekali. Dan boleh hak ni ramah lah. Habislah. Habislah. Kerja apa-apa tu terhenti. Begitu juga Allah SWT buat sini. Dia nak mari lagu tu. Dah gila sangat kesihir. Orang tu bisa, orang ni bisa. Bayarannya mahal begitu begini. Bisa. Boleh hak bisa sekali. Bisa sekali itu sebenarnya tak lama dah lah demonya. Bila sampai ke kemuncak tu, jadi Harut Marut zaman Nabi Lut sama juga. Memang gitu sunnatullah. Bila dia nak menghancurkan sesuatu kaum, dia buih hak dia nak tu apa dia. Lepas tu dia hancur. Tak apalah. Antara bukti mereka hanya ujian dan cubaan daripada Allah
dan mengajar ilmu sihir hanya kerana mengikut perintah Allah, ialah setiap kali hendak mengajar ilmu sihir kepada sesiapa pun, mereka akan berkata, la takfur. Dia kata. Dia kata. Jadi situ kita nampak dia ni bukan tukang sihir biasa ni. Tok guru sihir biasa. Ni hak lain ni. Sebab dia kata, la takfur, jangan jadi kafir. Adakah ilmu sihir ni tidak jadi kafir? Itu tanda bagi ulama-ulama yang mengatakan mereka ini malaikat. Jadi dia kata, ini bukti dia. Sebab kalau syaitan dia suruh jadi kafir, bukan larang jadi kafir. Ni bila belajar tu kata lagu tu. Apa makna? Ini menunjukkan mereka itu malaikat. Antara hikmat mereka berdua diutus Allah mengajar sihir kepada orang-orang di zaman Nabi Sulaiman ialah supaya mereka mengetahui perbezaan di antara sihir yang sangat dikagumi mereka dengan wahyu yang diutuskan Allah kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi apa ni wak mari ni? Nak ajar, nak royak kepada orang biar tahu beza di antara sihir dan wahyu. Ilmu wahyu ni lagu mana, ilmu sihirnya lagu mana. Supaya mereka juga mengetahui perbezaan di antara para nabi alaihi wassalatu wassalam dan tukang-tukang sihir. Baca Syakir. Syakir baca. Sambung. Dengan mempelajarinya, mereka akan mengetahui dan betul-betul sedar tentang betapa palsu, bahaya dan karutnya ilmu sihir dan betapa suci beliau dan bergunanya pula wahyu yang diberikan kepada para nabi alaihi salam. Alaihimussalatu wassalam. Alaihimussalatu wassalam. Untuk dijadikan pedoman oleh manusia sekalian. Segolongan sarjana pula tidak menerima cara i'rab yang diterima oleh golongan pertama tadi, tetapi mereka tetap memakai perkataan malakai dalam makna hakikinya, seperti golongan pertama. Bagi mereka perkataan ma di permulaan ayat berkenaan memanglah ma mausulah, tetapi perkataan ma yang terletak sebelum firman Allah unzila 'alal malakain bukan ma mausulah, ia bahkan ma nafiyah yang berarti tidak atau bukan. Ini golongan kedua. Golongan kedua, dia kata ma yang pertama tu memang ma mausulah, tapi ma sebelum unzila 'alal malakain ni ma ni tadi kan, tadi kita kata yang kedua ni pun ma mausulah juga. Golongan yang pertama faham lagu tu lah, ahli tafsir. Ahli tafsir yang kedua kata ma yang kedua ni bukan ma mausulah, dia serupa dengan ma ni. Ma nafiyah. Ni pun ma nafiyah juga. Maknanya kalau kita pakai ma ni ma nafiyah, bermakna tidak. Tadi kan kita ayat dia kalau ma nafiyah ni makna tidak, dan tidak diturunkan kepada dua malaikat di Babil. Tidak diturunkan, makna tidak disuruh dua malaikat tu ajar ilmu sihir ni, tidak. Dia jadi gitu. Kalau kita kata ma ni ma nafiyah. Perkataan waw yang terletak sebelumnya pula waw ataf. Waw tu ataf, tetapi ma'tuf alaihnya bukan ma tatlu syayatin. Sebaliknya ma kafara Sulaiman. Ini cuba perhati ni. Sini mudah ni. Jadi ma ni waw ataf. Atafnya bukan ataf kepada ma ni yang pertama ni. Ni bukan sini. Tetapi ma ni yang ataf sini. Makna sebagaimana Nabi Sulaiman tidak kufur, tidak juga diturunkan kepada dua malaikat ilmu sihir ni. Gitu. Kenapa? Ilmu sihir ni ilmu syaitan, bukan ilmu malaikat, bukan ilmu Nabi. Nabi Sulaiman tidak kufur. Sebab dia tidak mengamalkan sihir, tidak kufur.
Sebabnya orang-orang apa namanya Yahudi duduk kata Nabi Sulaiman dia pakai ilmu sihir, kata dia bisa sangat tu. Boleh pelik-pelik dia buat tu. Boleh kecek dengan binatang lah, boleh naik pergi mana-mana, angin bawa je, bawa pergi terbang gitu. Dia kata ni kemuncak ilmu sihir Nabi Sulaiman. Tuhan nak nafikan? Bukan. Dia Nabi, dia bukan Tuhan sihir. Dia bukan mengamalkan ilmu sihir, dia amal ilmu wahyu. Tu amalan dia. Dan malaikat tidak diturunkan juga kepada malaikat. Itu dia. Kena perhati molek ni. Tetapi ma'tuf alaihnya bukan ma tatlus syayatin, sebaliknya ma kafara Sulaiman. Maka mafhum yang terhasil daripadanya ialah sebagaimana Sulaiman tidak pernah kafir, tidak pernah juga ilmu sihir diturunkan kepada dua malaikat tertentu untuk diajarkan kepada orang ramai. Itu maksud dia. Kalau lagu tu situ je ada ma tu je. Ma tu kita nak pakai magapo. Kalau kita pakai ma nafiah di sini jadi lagu lain selalu mana. Jadi lagu lain selalu mana. Menurut mereka Harut dan Marut yang tersebut selepasnya bukan menjadi badal kepada perkataan al-malakain yang tersebut sebelumnya. Jadi Harut dan Marut ni bukan jadi badal kepada malakain. Malakain ni mubdal minhu. Harut Marut ni badal. Itu mengikut ahli tafsir yang pertama tadi. Tapi golongan ni dia kata tak. Harut Marut ni bukan badal kepada malakain. Maknanya bila bukan badal, Harut Marut ni bukan malaikat lah. Kalau kita kata badal, barulah dia tu malaikat. Nampak ke tidak? Tapi kalau hak mengaji baru nampak ni, hak tak mengaji tu badal gapo dia pula dah. Jadi saya pun tidak nak hurah banyak sini. Tu kena suku lah pula Jadi Harut dan Marut ni bagi mereka bukan badal. Inilah kelebihannya ahli ilmu, kelebihan ulama. Orang panggil ahli tafsir, dia faham benda-benda lagu ni lah. Kalau dia pakai gini salah ke? Tak salah juga. Pakai cara pertama tadi tak salah juga. Itulah luahnya makna Quran ni, hebatnya bahasa Quran ni. Dia guna gitu je. Sebab tu orang Arab pun kata rebok lah aku tengok Quran. Besok dah bawa dia tu tengok, gini pun boleh juga, gini pun boleh juga. Tapi nak kata boleh-boleh, biar kena cara lah. Biar boleh rakyat emak tu makan dia sekurang-kurangnya. Kerana itu mereka bukan malaikat, malah ia merupakan badal bagi perkataan asyayatin yang tersebut sebelum itu. Ni wattaba'u ma tatlu syayatin. Jadi Harut Marut ni jadi badal kepada asyayatin itu. Bukan jadi badal kepada malaikat. Itu benda kena perhati tu. Di sinilah. Ini baru beberapa sudut kita tengok. Kalau orang yang belajar dalam lagi dia tengok, situlah dia nampak kemanisan ilmu tu. Kemanisan ilmu. Jadi makna Harut Marut ni jadi syaitan pula dah, bukan malaikat. Kalau kita kata Harut Marut ni syaitan, salah kan? Tak salah kalau kena cara dia. Kalau kena cara dia. Saya lebih kena ni daripada mula-mula tadi. Walaupun saya tidak kata salah juga, tidak boleh juga. Ramai ulama-ulama kata lagu tu. Tetapi hak ni lebih kemah lagi bagi saya. Bagi mereka di dalam ayat ini terdapat takdim dan takhir. Jadi perkataan-perkataan tertentu yang merupakan salah satu seni bahasa Arab popular di kalangan sastrawan Arab. Lepas tu kita kata apa ya, jadi balik air sekali tengok gitu tu. Takdim takhir. Itu perkara biasa. Inilah kelebihan Quran. Kalau kita ayat biasa ni kita sebut ni dululah. Dia ke dia dak, kadang-kadang harus sebut ke dia sebut dulu. Inilah yang menyebabkan Quran ni payah nak tiru tu. Tak boleh nak tiru tu. Kalau orang belajar ilmu balaghah dia tahu.
takdim takhir ni, peranan takdim, peranan takhir. Dia tahu. Dia bukan ilmu nahwu tu, bukan i'rab. Jadi makna kita kena guna banyak ilmu ni nak faham benda ni. Takdim takhir, sesuatu perkataan ada kali yang tak boleh kita nak letak dulu, tak boleh, salah mengikut bahasa. Tapi boleh kalau gini boleh. Kalau gini boleh. Kita kena tahu. Kita kena tahu. Misalnya kepada orang yang belajar bahasa Arab lah, mubtada dia tak boleh isi nakirah. Ni contoh. Tak boleh isi nakirah. Tak boleh semua nak kau. Kau mana-mana tak boleh kau? Boleh. Kalau gini boleh. Kalau gini. Misalnya dia kata, orang mengaji kata, lagu mana? Kita takhirkan mubtada. Jadi mubtada muakhir, khabar tu kita muqaddam. Asalnya mubtada dulu, nama lagi mubtada lah dulu, lepas tu baru khabar. Tapi ada kalanya, ni orang yang belajar bahasa Arab dia tahu, mubtada tak boleh duduk dulu. Sebab apa? Sebab dia isim nakirah. Lepas tu kita nak kan, kita kena kemudiankan dia. Inilah peranan takdim, peranan takhir ni. Kadang-kadang dia memberi makna yang lebih dalam, lebih kuat lagi. Dia ada seni di situ, lebih kuat lagi. Satunya dari segi zahir, isim nakirah dah boleh jadi mubtada. Sebab apa? Sebab khabar dia didahulukan. Itu peranan takdim. Kalau tidak takdim tak boleh. Itu contoh saya nak bagi contoh hak mudah. Begitu juga di sini. Berdasarkan i'rab ini, Harut dan Marut hanya dua syaitan. Sama ada dari kalangan manusia atau syaitan jin yang menyamar sebagai manusia. Gitu. Kalau kita pakai berdasarkan i'rab saat ni, dia jadi Harut Marut itu syaitan. Sebab apa? Sebab dia padang kepada syaitan tu. Wattaba'u ma tatlu syayatin. Jadi syaitan itu boleh jadi jin dan manusia. Dalam Quran sebut minal jinnati wan nas, syayatinal ins wal jin. Syayatin itu ada jin, ada manusia. Dalam Quran ada sebut. Jadi tidak salah. Tidak salah. Yang hebat dan menonjol di kalangan guru-guru sihir di Babylon. Dalam Iraq learning, situlah tempatnya. Jadi hari ni hak kemuncak sekali. Jadi tok guru hak hebat benar ni. Pengajaran ilmu sihir oleh mereka, baca Syakir, baca. Pengajaran ilmu sihir oleh mereka berdua tersebar dengan meluas di Babil. Kerana itu mereka disebutkan secara khusus dengan nama masing-masing. Namun itu tidak bererti mereka sahaja yang mengajar ilmu sihir di sana. Masih ada ramai lagi yang lain. Kerana itulah disebut asyayatin dalam bentuk jamak sebelum disebut nama mereka berdua. Begini mungkin orang kata, kalau kita kata mubdal minhu dia tu syayati, itu kan jamak. Macam mana pula badal dua saja? Pula kemuskilan. Dia badal dia serupa dengan mubdal minhu. Dia serupa. Jadi kalau mubdal minhu ni jamak, sepatutnya badal pun kena jamak. Sedangkan badal dua, Harut baru dua. Dia tidak kata sini wattaba'u ma tatlu syaitanan. Tuhan tak kata gitu. Dua syaitan. Siapa dua syaitan? Gak boleh nama dia. Harut Marut. Apa dia tak kata gitu? Itulah kata bahasa Quran. Sebab itulah orang ngaji berpuluh tahun. Kitab penuh rumah ni lagu ni. Kadang-kadang tengok sini tak ada, tengok sini gitu. Jawabnya, hak jadi tok guru ilmu sihir ni bukan dua orang tu je. Banyak. Cuma hak dua orang tu hak bisa sekali.
Sebab itu Tuhan guna syayatin jamak. Mubdal minhu dia tu jamak. Pas sebut dua ni sebab dia ni istimewa sangat dua ni. Apa tak sebut lain? Dia boleh kalau gitu. Boleh. Dari segi kaedahnya tidak salah. Ketika mentafsirkan firman Allah, wa ma unzila 'alal malakaini, Imam Al-Qurtubi menulis. Ni dia tulis. Saya sependapat semakin benar dengan Qurtubi ni. Banyak kali. Terutamanya di sini. Jadi kita kata tu, kita tidak kata sebarang ikut sego. Tengok dalam tafsir Qurtubi jumpa. Ni dia katakan dia i'rab. Cuba tengok. Ma nafyun wal wawu lil 'athf ala qawlihi wa ma kafara Sulaiman. وذلك أن اليهود قالوا إن الله أنزل جبريل وميكائيل بالسحر فنفى الله ذلك. وفي الكلام تقديم وتأخير. التقدير وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. gitu. فهاروت وماروت بدل من الشياطين في قوله ولكن الشياطين كفروا بدل من الشياطين في قوله ولكن الشياطين كفروا. هذا أولى ما حملت عليه الآية من التأويل وأصح ما قيل فيه ولا يلتفت إلى سواه. Kata dia siapa gitu mu. Baik. Cuba tengok maksudnya. Maksudnya perkataan ma memberi makna nafi. Ma nafyun. Ma tu ma nafi tu. Perkataan waw sebelumnya untuk ataf kepada firman-Nya wa ma kafara Sulaiman. Ini kerana orang-orang Yahudi mengatakan Allah telah menurunkan Jibril dan Mikail membawa sihir. Orang Yahudi kata. Sebab itu orang Yahudi dia musuh dengan Jibril dengan Mikail. Maka Allah menafikannya. Di dalam firman Allah itu terdapat takdim dan takhir. Takdirnya ialah ni takdir-takdirnya orang yang belajar ilmu tu tahulah. Ni wa ma kafara Sulaiman wa ma unzila 'alal malakain. Mana Sulaiman tidak kufur dan tidak juga diturunkan kepada dua malaikat. Itu mana malaikat yang dituduh oleh orang-orang Yahudi itu. Tetapi syaitan-syaitanlah yang kafir. Mereka lah yang ajar manusia sihir di Babil, iaitu Harut dan Marut. Antaranya Harut dan Marut merupakan badal bagi asyayatin. Di dalam firman-Nya walakinna asyayatina kafaru wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru. Jadi Harut Marut jadi badal kepada hal itu. Ini adalah takwilan yang terbaik bagi ayat berkenaan dan ia merupakan pendapat paling sahih yang pernah diutarakan tentangnya. Dengan adanya pendapat atau tafsiran ini maka tidak perlu lagi dihiraukan pendapat-pendapat yang lain. Itu kata Qurtubi, tak perlu tengok dah. Tak pada nak tengok. Ni kemas sekali kata dia. Memang saya duk perhati pun ni kemas sekali. Walaupun kita tidak menafikan yang pertama. Kalau orang berpendapat seperti ahli-ahli tafsir yang pertama tu, itu cara dia. Biar lah. Tak boleh kau betul belakang. Pasukan tu betul, pasukan ni betul. Tak boleh kau. Boleh. Cuma hak mana lebih betul, hak mana kita rasa lebih puas hati, itu terpulang kepada masing-masing. Petunjuk dari dalam dan luar ayat 102 surah Al-Baqarah dengan jelas menolak kemungkinan para malaikat terlibat dengan pengajaran dan penyebaran ilmu sihir di Babil. Lepas tu kita nak tengok pula ada kebukti yang kita nak kata malaikat tu bukan. Padahal yang golongan yang pertama tadi kata kalau malaikat berapa peliknya supaya dia ambil nyawa orang. Boleh ke kita kata dia bunuh orang? Dia berdosa lah. Dah selesai kalau ikut pendapat lagu tu. Tapi masalahnya banyak perkara lagi. Kalau kita tengok kepada ayat ni 102 ni dan juga ayat-ayat yang lain, bukti bahawa malaikat itu bukan malaikat. Dan Harut Marut itu bukan malaikat, tetapi mereka adalah syaitan.
Mereka adalah syaitan. Sebab tu siapa kala ni tak ada orang berapa nama Harut Marut ni. Jibril ada, Mikail, sini yang tak adanya, di luar negara ada. Saya ada nama Israfil lah, Mikail lah nama. Orang Rusia tu kan sampai dulu ada presiden Mikhail, Mikail lah. Mikail. Tapi hak tu ada, Harut Marut tak ada. Hak adanya dalam bahasa Melayu ambil Karut Marut. Apa Karut Marut? Apa Karut Marut? Mengaruh lah. Mengaruh lah. Baik. 10 bukti dari dalam ayat 102 surah Baqarah itu sendiri. Bukan sikit 1-2 bukti dah. Kita nak tarjih hak ni, tafsiran ni hak lebih tepat. Dia kena ada bukti. Bukti dalam ayat 102 dia juga. Tak payah pergi lain 10. Lepas tu 10 pula kita bagi bukti dari luar ayat ini. Dalam Quran juga tak gilai, tak payah gilai. Tak payah gilai. Di bawah ini dikemukakan 10 bukti dari dalam ayat 102 surah Al-Baqarah itu sendiri yang menolak kemungkinan mana-mana malaikat terlibat dalam pengajaran dan penyebaran ilmu sihir. Baca Syakir. Baca. 1. Yang pertama, setelah Allah menyangkal tuduhan orang-orang Yahudi tentang kekufuran Sulaiman alaihi salatu wassalam, kerana kononnya baginda alaihi salatu wassalam mengamalkan ilmu sihir, bagaimana mungkin dikatakan pula ada 2 orang malaikat yang diutus Allah membawa ilmu sihir kepada manusia? Bukankah ilmu sihir itu penuh dengan kekufuran? Bagaimana mungkin Allah menurunkan 2 orang malaikat membawa kekufuran? Jadi kalau Nabi tidak membawa kekufuran, bagaimana pula kita nak kata malaikat bawa kekufuran? Hak Nabi ni sesuai, malaikat dia sesuai dengan hak Nabi tu. Wahyu tu kerja dia nya. Kerja dia tu. Walaupun kita kata nak kecuali hak ni, yalah itu pendapat masing-masing lah hak tu. Tetapi hak lebih sesuainya di sini. Kalau Nabi Sulaiman tidak kafir, tidak mengamalkan ilmu kufur, tentu malaikat pun tidak begitu. Kalau tidak kita kata ada juga malaikat mari ilmu hak Islam kepada Nabi Sulaiman, ada juga ilmu kufur. Adakah begitu? Dia tidak beri ilmu kufur tu kepada Nabi Sulaiman, dia beri ke orang-orang lain. Adakah lagu tu? Nak sabar kau ni. Tu yang pertama. Yang kedua, baca. Yang kedua, setelah Allah berfirman, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr, hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir, yakni mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Tidak mungkin Allah menurunkan pula malaikat untuk mengajarkan sihir kepada manusia. Kalau begitu, samalah kerja malaikat dan syaitan. Itu yang kedua. Yang ketiga, baca. Yang ketiga, ayat 102 surah Al-Baqarah yang dibincangkan ini jelas menyebutkan pengajaran ilmu sihir itu sendiri adalah suatu kekufuran. Kalau begitu, bagaimana mungkin Allah menyuruh 2 orang malaikat melakukannya dalam keadaan mereka itu menurut sifat semula jadinya adalah suci dan maksum, yakni terpelihara daripada dosa-dosa. Itu bercanggah dengan sifat kejadian dia tu. Baca lagi. Yang keempat, apa ertinya kedua-dua malaikat berkenaan berkata kepada orang-orang yang hendak belajar ilmu sihir dengan mereka, janganlah engkau jadi kafir dengan mengamalkan ilmu sihir yang akan kami berikan kepada kamu. Kemudian mereka perturunkan juga ilmu itu kepada orang ramai. Dah kata jangan jadi kafir, ilmu ni penuh dengan kafir, apa betul juga. Itu kemuskilannya. Apa? Teruskan. Yang kelima, sesuatu yang dikatakan keji dan jelek oleh Allah ditambah pula dengan pengisytiharan bahawa orang yang melakukannya tiada habuan di akhirat nanti. Sukar diterima ia diturunkan Allah kepada malaikat tertentu untuk diajarkan kepada manusia. Baca lagi.
Yang keenam, ayat 102 ini dengan terang menyebutkan pertentangan di antara ilmu wahyu dan ilmu sihir. Wahyu punca petunjuk, sihir pula punca kesesatan. Allah menyebutkan di dalamnya bagaimana orang-orang Yahudi telah sesat kerana telah mengikut ilmu sihir dan meninggalkan kitab Allah yang berpunca daripada wahyu. Dalam keadaan ini mustahil diterima ada malaikat tertentu diutus Allah sendiri membawa kesesatan kepada manusia. Itulah benda ni. Baca. Yang ketujuh, antara yang dipelajari dan diajarkan dalam ilmu sihir ialah cara-cara memporak-perandakan rumah tangga seseorang. Ilmu seperti ini tentunya tidak berpunca daripada wahyu dan tidak layak sama sekali dengan malaikat. Baca. Yang ke-8, ilmu sihir disebut Allah sebagai ilmu yang memudaratkan dan tidak berguna. Kalau begitu, bagaimana akan diterima Allah menurunkannya melalui dua orang malaikat yang dimuliakannya? Jadi itulah benda tak masuk akal. Syaitan ajar dia benda kotor-kotor je, benda jahat lah. Itu sesuai dengan syaitan. Malaikat tak ajar benda lagu tu. Kalau tidak dia jadi kerja tu jadi serupa lah. Kita serupa. Baca. Yang ke-9, di dalam ayat 102 surah Al-Baqarah ini disebutkan tempat di mana dua malaikat berkenaan diturunkan dan mengajarkan sihir. Tempat itu bernama Babil. Di dalam riwayat-riwayat Israiliyat juga tersebut nama itu. Bahkan dikatakan di situlah mereka berdua dihukum hingga hari kiamat. Tetapi ia tidak pernah dapat dikesan oleh sesiapa pun, baik pengembara, penjelajah maupun penduduk setempat. Itu kalau kita ambil kira lah, riwayat-riwayat Israiliyat, memang dia dihukum di situ. Allah hukum di situ sampai kiamat. Tak apa, tak aja jumpa kau pula. Kalau kita kata malaikat tak nampak, dulu buat apa nampak? Dulu boleh ajar orang. Tak nampak kau? Situ tu. Situ benda. Apa tu? Baca. Yang ke-10, kalau benarlah ada malaikat tertentu diutus membawa ilmu sihir ke bumi, maka tentulah terlebih dahulu mereka menyampaikan dan mengajarkannya kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kerana malaikat itu sememangnya diutuskan kepada para nabi dan rasul. Tetapi di sini Allah menyangkal dengan sekeras-kerasnya penglibatan Sulaiman dengan ilmu sihir. Ilmu sihir dikatakan sebagai ajaran syaitan-syaitan yang kafir. Itu tak sesuai. Kalau malaikat dia buat mari ilmu ni, apa dia beri ke orang lain? Tak beri kepada Nabi Sulaiman. Malaikat ni buat kerja benda molek. Pada Nabi Sulaiman tak dapat. Ilmu tu istimewa ke? Kalau ilmu tu ilmu jahat, ilmu kufur, ilmu buat kena orang, nak memecah belah ke rumah tangga orang, molek ke lagu tu? Tak sesuai dengan malaikat tu. Baik, kita tengok pula bukti-bukti dari luar ayat 102. Baca lagi. Sekarang mari pula kita lihat beberapa bukti berupa firman Allah selain dari ayat 102 surah Al-Baqarah yang menolak kemungkinan mana-mana malaikat terlibat dalam pengajaran dan penyebaran ilmu sihir. Yang pertama, salah satu sifat malaikat yang digambarkan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran adalah begini: Ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idzan munzirin. Bermaksud, tiadalah kami menurunkan malaikat melainkan dengan kebenaran, dan pada ketika itu mereka yang ingkar tidak akan diberi tempoh lagi. Menerima Harut dan Marut sebagai malaikat yang diturunkan untuk mengajar manusia ilmu sihir yang penuh dengan kekufuran bererti menerima Allah ada juga menurunkan malaikat dengan kebatilan. Sedangkan ma nunazzilul malaikata illa bil haqq, Tuhan menafikan kami tak ada menurunkan malaikat melainkan bawa kebenaran. Kalau kita terima malaikat tu ajar saya, ada jugalah bawa kebatilan. Orang panggil dah bercanggah dengan ayat ni. Sekurang-kurang dua orang malaikat tu
Kalau tidak malaikat lain pun ada jugalah. Sedangkan Tuhan duk cerita ni man nazil. Tak ada kami turunkan. Apa makna? Manafi. Patut isbat pula. Tak ada langsung. Tuhan tak buat lagu tu. Mereka bawa benda batil, benda mengganggu. Tuhan kata kami tidak menurunkan malaikat, melainkan membawa kebenaran. Pasal itu benar kah? Setelah dia kata kufur, dia sendiri kata kufur, benar kah? Tidak batil kau sihir itu? Baca. Yang kedua, menerima Harut dan Marut sebagai dua orang malaikat yang diturunkan di Babil untuk mengajar ilmu sihir, seolah-olahnya menerima ilmu itu sebagai ilmu yang sah, tidak salah dan tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dibawa nabi-nabi sebelumnya. Walaupun ia juga merupakan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh syaitan-syaitan. Apa yang penting ialah jangan jadi kafir. Menjadi tukang sihir sahaja tidak mengapa, mungkin ada juga untungnya. Padahal Allah telah berfirman, wa alqima fi yaminika talqafu ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Bermaksud, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu hanyalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan beruntung, yakni mendapat kemenangan tukang sihir itu dari mana sahaja ia datang. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Tak berjaya tu kata. Kalau lagu tu jangan jadi kafir lah. Boleh pakai ilmu sihir aku bui ni, pakai lah, tak apa. Tapi jangan jadi kafir. Sudahlah. Nah, maknanya sihir itu ada untung juga, ada kelebihan juga. Tu sedangkan Tuhan kata tak beruntung. Tukang sihir itu ke mana-mana. Dah bercanggah pula dengan ayat ni. Baca lagi. Adakah malaikat boleh mengajar manusia melakukan tipu daya dan sesuatu yang sia-sia? Yang ketiga, kejadian malaikat itu sendiri sememangnya sunyi daripada kecenderungan melakukan maksiat dan dosa. Mereka hanya melakukan apa yang diperintah Allah semata-mata. Lihat firman Allah berikut, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak menderhagai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap mengerjakan segala apa yang diperintahkan. Mengamalkan sihir dan mengajar ilmu sihir bukankah merupakan dosa besar? Lalu bagaimana pula boleh malaikat melakukannya, dan bagaimana pula Allah akan menyuruh mereka melakukan dosa? Itu dah bercanggah dengan sifat kejadian dia. Baca. Yang keempat, amalan-amalan jahat dan keji seperti sihir itu hanya dilakukan oleh penghuni bumi. Malaikat bukannya penghuni bumi, mereka adalah penghuni langit. Mereka hanya sekala datang ke bumi untuk melaksanakan sesuatu tugas atau perintah Allah, atas perintah Allah. Setelah selesai menjalankan tugas, mereka akan kembali ke tempat asalnya. Allah berfirman, qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alaihim minas samaa'i malakan rasula. Bermaksud, katakanlah, kalau ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni di bumi, niscaya kami turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat menjadi rasul. Agak tidak secocok dengan firman Allah ini sekiranya Harut dan Marut dipercayai dua orang malaikat yang telah menghuni bumi untuk sekian lama, sehingga mereka dikenali sebagai manusia yang menjadi maha guru ilmu sihir. Malah kalau mengikut riwayat-riwayat Israeliat, mereka berdua telah
menjadi hakim, minum arak, berzina dan membunuh orang. Jadi nak tengok apa panjang ni, kena tengok dalam buku tu lah. Sini saya tak sebut panjang lah, secara ringkas kita nak baca lagi. Yang kelima, siapakah di kalangan manusia biasa dapat melihat malaikat dalam rupa asalnya, dan kalau malaikat menjelma sebagai manusia? Siapa pula mengenalinya dan dapat mengatakan ia sebenarnya malaikat? Hanya para nabi dan rasul sahaja dapat menentukan seorang malaikat yang datang kepadanya adalah malaikat. Lihat firman Allah berikut: "Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa lalabasna 'alaihim ma yalbisun." Bermaksud, dan kalau rasul itu kami jadikan malaikat, tentulah kami jadikan dia berupa seorang lelaki, supaya mereka dapat melihatnya, dan tentulah kami dengan yang demikian menyebabkan mereka kesamaran, sebagaimana mereka sengaja membuat kesamaran, yakni tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Para nabi, rasul dan manusia-manusia pilihan Allah juga kadang-kadang terkeliru buat seketika untuk mengecam dan memastikan malaikat yang datang kepadanya dalam rupa manusia itu sebenarnya malaikat. Lihat sebagai contohnya beberapa firman Allah di bawah ini. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِإِجْلٍ حَنِيظٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. Bermaksud, dan sesungguhnya utusan kami, yakni malaikat-malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa berita gembira. Mereka mengucapkan salam sejahtera kepadamu, wahai Ibrahim. Ibrahim menjawab, salam sejahtera kepada kamu. Tidak lama kemudian Ibrahim menghidangkan daging anak lembu yang dipanggang. Maka tak kala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. Berkatalah mereka, yakni malaikat-malaikat itu, jangan kamu takut, sesungguhnya kami ini diutus kepada kaum Lut, yakni untuk membinasakan mereka. Walamma ja'at rusuluna Lutan. B. Tadi A ni B ni contoh. Nabi-nabi sendiri pun kadang-kadang dia tak boleh kenal selalu ni malaikat ni apa ni. Itu bukti daripada Quran sendiri. Kalau dia tahu dah malaikat hidayah kepada dia ni, anak lembu panggang tu, dia tak tahu. Apa orang lain siapa dia nak tahu. Boleh kata ni malaikat ni, Harut ni malaikat, siapa dia? Boleh tahu. Nabi Sulaiman aja tak pernah sabar. Baca B, ni contoh lagi. Walamma ja'at rusuluna Lutan si'a bihim wa daqa bihim zar'an wa qala hadha yawmun 'asib wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأصر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. Bermaksud, dan apabila datang utusan-utusan kami kepada Nabi Lut, dia merasa duka cita dengan kedatangan mereka dan merasa tidak terdaya untuk mengawal mereka dari gangguan kaumnya, sambil berkata, ini adalah hari yang amat mencemaskan, dan kaumnya
pun datang meluru kepadanya dengan tujuan hendak mengganggu tetamunya, sedang mereka sebelum itu sudah biasa melakukan kejahatan. Nabi Lut berkata, "Wahai kaumku, di sini ada anak-anak perempuanku, mereka lebih suci bagi kamu, yakni maka berkahwinlah dengan mereka. Oleh itu takutlah kamu kepada Allah, dan janganlah kamu memalukan daku di hadapan tetamu-tetamuku. Tidakkah ada di antara kamu seorang lelaki yang bijak, berakal, yang dapat memberi nasihat?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya engkau telah pun mengetahui bahawa kami tidak ada sebarang hajat kepada anak-anak perempuanmu, dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki." Nabi Lut berkata, "Kalaulah aku ada kekuatan untuk menentang kamu, atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan." Mendengarkan yang demikian, mereka para tetamu Lut pun berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah malaikat utusan Tuhanmu." Mana sebelum tu Nabi Lut tak berasa? Dia baca. "Kaum engkau yang jahat itu tidak sekali-kali akan dapat mengganggumu. Oleh itu, pergilah berundur dari sini bersama-sama dengan keluargamu pada tengah malam, dan janganlah seorang pun di antara kamu menoleh ke belakang kecuali isterimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang akan menimpa mereka, kerana dia memihak kepada mereka. Sesungguhnya masa yang dijanjikan untuk menimpa azab kepada mereka ialah waktu subuh. Bukankah waktu subuh itu sudah dekat?" Baca lagi si. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي حي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Bermaksud, dan ceritakanlah wahai Muhammad di dalam kitab Al-Quran ini kisah Maryam ketika dia memencilkan diri dari keluarganya di sebuah tempat sebelah timur. Kemudian Maryam membuat dinding untuk melindungi dirinya dari mereka. Lalu kami hantarkan kepadanya roh dari kami, maka ia menjelma di hadapannya sebagai seorang lelaki yang sempurna bentuk kejadiannya. Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Ar-Rahman daripada gangguanmu. Kalaulah engkau seorang yang benar-benar bertakwa." Dia berkata, "Sesungguhnya aku pesuruh Tuhanmu untuk menyebabkanmu dikurniakan seorang anak laki-laki yang suci." Maryam bertanya dengan cemas, "Bagaimanakah aku akan beroleh seorang anak lelaki, padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun, dan aku pula bukan perempuan jahat?" Dia menjawab, "Demikianlah keadaannya, tak usahlah dihairankan. Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan kami hendak menjadikan pemberian anak itu sebagai satu tanda yang membuktikan kekuasaan kami untuk umat manusia dan sebagai satu rahmat dari kami, dan hal itu adalah satu perkara yang telah ditetapkan berlakunya." Lihat bagaimana Allah menggambarkan keadaan Nabi Ibrahim, Lut dan Maryam, ibu Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ketika didatangi malaikat. Semua mereka juga buat seketika tidak mengenali malaikat. Bagaimana pula orang biasa dapat mengenali mereka dan dapat memastikan mereka adalah malaikat? Sebagaimana malaikat dapat datang kepada manusia dengan menjelma sebagai manusia, jin dan syaitan juga dapat menjelma sebagai manusia di hadapan mereka. Bagaimana mereka akan membezakan di antara kedua makhluk itu? Kalau mereka mendakwa sebagai malaikat sekalipun, tidak ada jaminan yang dapat memastikannya.
Tidak ada bukti kukuh yang dapat dipegang manusia biasa untuk membuatnya percaya bahawa yang mendakwa begitu benar-benar malaikat. Kerana jin dan syaitan juga dapat mendakwa dirinya sebagai malaikat. Teruskan. Yang keenam. Yang keenam, dalam keadaan manusia biasa tidak dapat mengecam dan membezakan di antara malaikat dan jin atau syaitan. Mungkin sekali syaitan mengambil kesempatan itu dan mendakwa dirinya sebagai malaikat dengan maksud menipu dan menyesatkan manusia. Jadi tetap juga ilmu sihir yang diajarkannya itu merupakan ilmu syaitan, bukan ilmu malaikat. Dan itulah yang disebut Allah di dalam ayat 102 surah Al-Baqarah. Yang ketujuh, antara sifat-sifat malaikat yang disebut Allah di dalam Al-Quran ialah mereka makhluk yang dimuliakan, maksum, tidak mendahului Allah dalam perkataan maupun perbuatan mereka, melakukan apa sahaja suruhan Allah, beribadat kepadanya, takut kepadanya, selalu mentakdiskannya dan tidak jemu-jemu bertasbih serta memujinya serta memuji-mujinya. Jadi ni ada beberapa ayat ni yang menunjukkan yang kita sebut tadi, sifat-sifat malaikat itu. Dengan kita melihat kepada sifat-sifat itu susah nak percaya bahawa harut marut itu malaikat. Itulah kesimpulannya. Kita pun lewat dah ni. Ringkas. Cuba baca sini pula. Baca. Yang ke-8. Yang ke-8, bukankah para malaikat itu menurut sifat semula jadinya amat bencikan perkara-perkara dosa, ketika mengetahui makhluk manusia yang akan dijadikan Allah untuk menghuni planet bumi, sedang mereka juga akan melakukan kerosakan dan bencana di bumi, malah akan menumpahkan darah satu sama lain. Bukankah para malaikat bertanya Allah, dan pertanyaan mereka serta kenyataan mereka dirakam Allah di dalam Al-Quran begini: Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bermaksud, mengapa engkau, ya Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, yakni berbunuh-bunuhan, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Kalau begitu, bagaimana pula mereka boleh mengajarkan kepada manusia perkara dosa yang akan membawa bencana dan membuatkan manusia menumpahkan darah di antara sesama mereka? Bukankah dengan begitu jadilah mereka juga seperti manusia? Teruskan. Yang ke-9, antara malaikat ada yang ditugas membawa perutusan Allah dan hukum hakamnya kepada utusan-utusan Allah di bumi. Semua utusan Allah, baik dari kalangan malaikat atau manusia, adalah maksum. Mempercayai ada malaikat diutuskan kepada manusia selain Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Allah di bumi, itu pun untuk mengajar kepada mereka ilmu sihir, adalah suatu pencerobohan terhadap akidah suci, terhadap akidah kesucian para malaikat. Ia boleh membawa kepada kekufuran, kerana secara tidak langsung bererti mempercayai malaikat telah melakukan dosa dan menderhakai Allah SWT. Pandangan ini adalah yang paling selamat dalam mentafsirkan ayat 102 surah Al-Baqarah. Ia selain tidak mengaitkan langsung malaikat dengan pengajaran ilmu sihir, tidak memberi juga langsung peluang kepada tersebarnya riwayat-riwayat Israiliyat tentang Harut dan Marut yang banyak tersebar di dalam kitab-kitab tafsir. Jadi itu kita pun lewat dari lebih masa mana ni. Apa dah jadi jelas dah tu. Harut Marut itu bukan malaikat. Harut Marut syaitan. Hak tu lebih sesuainya dengan ayat 1, 2 tu sendiri dan ayat-ayat lain dalam Al-Quran. Dan alasannya apa yang tafsir gitu tu? Sebab tadilah asasnya dari segi i'rab tu. Dari segi i'rab tu bila kita pakai itu selesai masalah. Jadi setakat itulah dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam.